Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera dan kita jumpa lagi di Garasi TV untuk siaran malam 22 hari bulan Januari 2021 ni. Kalau ikut dari segi PKP pertama tu dah kita hampir ke penghujungnya, tapi dah ditambah jadi kita akan ada sampai 4 hari bulan Februari PKP ni, berarti 3 minggu bagi kita yang berada di 5 negeri dan 3 wilayah persekutuan yang menghadapi PKP pada 14 Januari. Bagi negeri-negeri yang mengikutinya pada frasa yang kedua, mereka melalui minggu pertama. Hari ini angka masih lagi tinggi, 3,600 lebih orang. Dan hari ini mencatatkan kebimbangan yang paling tinggi kerana angka kematian telah meningkat kepada 18 orang. Di total kita dah ada 170,000 orang lebih. 40 lebih ribu orang kini berada dalam hospital, dalam kelas yang dikatakan sebagai berpotensi berjangkit, iaitu tidak dipulihkan lagi. Jadi harap semua terus saja memerhatikan dengan detail pergerakan angka ni, kerana tak menampakkan sebarang penurunan walaupun kita dah melalui 10 hari PKP. Jadi apa yang kita harapkan, penurunan lekuk landaian belum menampakkan kesan, dan nampaknya banyak kita boleh mengakui saja kata-kata beberapa pakar yang saya sebut semalam, bahawa lekuk landaian tak mungkin dicapai dalam PKP ni kerana jangkitan telah berlaku secara berleluasa. Dan hampir ramai yang tidak diuji swab adalah mereka yang menjadi pembawa virus tetapi tidak bergejala. Saya ucapkan terima kasih pada lebih kurang dalam 45 orang yang lock petang tadi. Tadi pun saya belanja sakan ya, untuk orang di sebelah petang. Walaupun kita main combo je. Malam ni saya akan naik item dulu untuk belanja saudara, terutama jaket-jaket bomber ni. Ada yang 2 yang branded dan yang lain biasa. Saya akan lepas dengan harga biasa-biasa je. Jaket jean masih ada. Di jaket sebelah ni saya akan dulukan jaket je sebelum saya pergi kepada combo, kerana dah 2 minggu dah kita main combo. Saya rasa pemburu item pun mungkin agak lesu. Saya akan cuba naikkan seluar malam ni. InsyaAllah kalau sempat kita naikkan seluar malam ni. Petang tadi Alhamdulillah, daripada 39 lock garasi tu, saya rasa hampir separuh adalah lock seluar. Ramai balik orang lock. Benda-benda yang selama ni susah saya nak jual, terutama denime, yang bersaiz 28, 27, semua tadi dapat sold. Sekali masuk pemain dia, masuk buyer dia. Jadi Alhamdulillah, dan ucapkan terima kasih. Malam ni saya akan naik seluar. Tunggu, saya cuba lajukan jualan barangan daripada gundi yang dibuka. Dan saya cuba sempatkan juga sekurang-kurangnya naik 15-20 light item untuk saudara tengok. Dan kalau saudara suka, saudara boleh lock, sebab seluar lama tak naik. Dan kita pun tak nak kambu seluar yang ada branded tu. Saya akan naik dan lepaskan dengan harga murah je. Betul, saya janji saya lepaskan harga murah bagi item-item yang bersifat item ni. Saya akan lepas dengan harga biasa je untuk membolehkan saudara lock. Dan kerana selepas ni mungkin hanya seller saja yang akan naikkan item. Kalau kita naik pun kita naik jean combo je, sebab kita dah beralih kepada perniagaan guni sekarang. Kita tumpukan pada jualan guni, iaitu jualan volume, combo dengan skala murah. Saya ucapkan juga terima kasih pada mereka yang petang tadi lock buku saya, combo novel saya yang dibawa oleh ITBM. Tak ada pada saya combo novel tu, kerana itu adalah edaran ITBM. 51 lock, 55 campur dengan mereka yang WhatsApp selepas sesi. Saya ucap ribuan terima kasih kerana menyokong pertama kali kami bawa ITBM untuk streaming di Garasi. Malam ni tak ada, jangan tanya combo buku tu, sebab itu adalah combo lelongan dari harga asal 80, tapi diturunkan pada harga diskaun 40%, RM50. Kita kongsi foto ni. Pertama kali sekali lagi semalam kita terima kasih pada Tuan Nezani yang memenuhi tanggungjawabnya membantu seorang ibu yang mencuri, tetapi polis mengambil kira bahawa dia mencuri kerana anaknya lapar dan kerana anaknya demam. Jadi polis jadikan dia NFA, Non-Further Action. IO tak buka kes laporan, malah pihak polis melaporkan pada JKM untuk bantu, dan polis sendiri, Tuan Nezani sendiri, iaitu OCPD PJ, menghantar bekalan makanan. Malam ni kita ucap terima kasih sekali lagi pada pihak PDRM kerana memenuhi impian seorang kanak-kanak yang menderita kanser, yang mengimpikan untuk naik kereta peronda. Tu kadang-kadang tak banyak impian kanak-kanak, hanya nak naik kereta peronda je sebelum dalam keadaan dia kritikal tu. Jadi saya ucap terima kasih kepada pihak polis kerana menyediakan masa dan menyediakan kemudahan untuk kanak-kanak ini merasa menaiki Petrocar. Dapat dia berjalan-jalan dan memenuhi impian dia sebagai kanak-kanak ketika
dia berada dalam keadaan kritikal akibat kanser. Kita doakan kadang-kadang ni sembuh, tuan-tuan, kembali pulih. Dan besar, kalau itulah cita-cita dia menjadi seorang anggota polis, kita doakan dia menjadi seorang anggota polis yang baik, yang meneruskan kelangsungan anggota-anggota polis yang hebat-hebat yang pernah kita miliki dalam sejarah negara kita. Kita ada berapa view sekarang? 418. 488. Okay, nak capai 500 dah. Kita tengok dulu gambar ni. Saya ucap terima kasih kepada pihak polis, impian kanak-kanak. Dan saya percaya ramai kanak-kanak lagi yang berada di ward kanser, kerana garasi dulu ada grup NGOs ni. Kami pernah juga berkolaborasi dengan ward pediatrik HKL, di mana ward khusus untuk kanak-kanak kanser. Sampai saya tak mampu masuk, tentang saya masuk sekejap saya keluar sebab melihat kanak-kanak yang berusia antara setahun sampai 12 tahun menderita kanser, dan dalam keadaan sebahagian dalam keadaan kritikal, yang melalui proses kemo, botak, rambut dia gugur yang berbulan-bulan tapi masih tak pulih. Jadi saya masuk dan saya keluar je kerana saya tak boleh, tak berdaya melihatnya, tuan-tuan, sebab kita ibu bapa yang ada anak. Jadi bila melihat penderitaan kanak-kanak kanser ni bukanlah satu benda yang mudah. Dia bukanlah satu benda yang mudah. Dan lepas tu setiap kali orang buat projek untuk ke ward pediatrik, tuan-tuan, saya akan menyediakan sumbangan je. Saya tak akan melangkah masuk, tuan-tuan, kerana bukanlah saya orangnya sanggup untuk melihat kanak-kanak dalam ward pediatrik kemo di HKL, kerana jarak dia pun tak jauh pada garasi, seberang jalan garasi lama tu je, dah berjalan kaki sampailah ke ward pediatrik kanak-kanak tu. Terima kasih saya ucap pada PDRM. Sekarang kita akan pergi kepada ni saya nak remind, kita naiklah WhatsApp dulu. Okey, ini benda panjang yang saya kena remind saudara. Siang tadi saya remind indirectly. Begini, ia bermula, naikkan dia WhatsApp tu dah ada dekat Mahfuz dah tu. Begini, tak apa, pakai yang Mahfuz je. Saya, kan kita jual Levi's, saya dah pesan pada saudara, bila saudara main dalam league jeans, saudara sedang kena faham di mana league yang saudara main. Orang ni dia marah-marah lah, dia maki-maki lah, lebih kurang hamun lah juga, kerana dia beli 501 USA tu yang saya jual dead stock. Saya tak mau kata apa-apa, cuma kalau kata kasar nanti jadi marah. Tapi saya kata bermain league seluar Japan, bermain kain Ozian dan bermain kain kini-kinian. Kita collect Levi's adalah kita collect kerana itu adalah sejarah. Saya dah bagi tahu masa saya nak jual, kata Levi's adalah pelopor bapak bagi segala jeans. Di mana jeans moden. Jeans moden ni diukur daripada potongan jeans yang pinggang dan ada lubang tali pinggang. Itu dipanggil sejarah jeans moden. Tak termasuk dalam sejarah overall. Sejarah jeans moden bermula pada 1885 apabila Jacob Davis dan juga tukang jahit Jacob Davis dan juga Levi Strauss menghasilkan 501 yang pertama, iaitu 16 selai 501 bagi membekalkannya kepada kontrak banduan di penjara San Francisco. Kemudian seluar yang sama juga menjadi pilihan mereka yang bekerja dalam industri pelombongan, terutama yang berada di Nevada, yang kerana Nevada pada waktu itu adalah kawasan pelombongan emas. Orang ni dia marah sebab dia kata dia bayar 480 seolah garasi menipu dia. Barang tu barang made in Mexico, dead stock, dihantar ke garasi ori. Bila dia beli, dia dapat. Dia tak faham yang sekarang dia bermain dalam liga collect barangan-barangan vintage ataupun item yang jatuh di bawah kategori kita main jeans, kita nak simpan pensejarahan jeans. Walaupun sekarang ni saya main Momotaro ke, saya main Evisu, saya main Samurai apa semua pun, itu kita simpan sebagai jeans kekinian. Kita boleh demand tebal Ozian. Levi's, walaupun Omar cakap 13.5, pergi balik kepada fakta yang dikeluarkan oleh sejarah Levi's ni. Levi's hanya mengeluarkan dalam data sejarah Levi's oleh Tracy Pennant. Tracy Pennant adalah seorang Levi's historian yang diiktiraf oleh Levi's. Hanyalah 11.5 itu kain Levi's. Tapi mungkin ada keluar 13.5 yang bukan datang daripada San Francisco. Orang ni dia marah, dia kata menipu lah apa dengan bahasa yang sangat kesat. Saya tak mau kata tak kerti barang. Berarti cakap lah elok-elok je, kata saya, tuan, saya dah beli barang yang mungkin bukan barang impian saya. Saya ingat 480 ni adalah kain 15 Ozian. Kerana saya celik jin adalah jin Ozi dan saya celik jin adalah zaman Ozian. Jadi bila awak collect barang Levi's,
Keluaran made in Mexico yang mewarisi, yang saya kata simpan, itu saya sebut collectors. Bukan collectors, jangan lock. Collectors, bukan collectors, jangan lock setiap kali saya jumpa barang, sebab saya tahu ramai yang ada dekat sini newbie. Macam saya pun newbie, orang baru. Jadi bila beli salah barang, janganlah maki orang macam orang menipu. Itu saya tak mau cakap bahasa kesat lah, tapi saya cakap elok malah ni. Saya daripada petang saya fikir untuk tak mau hamun-hamun orang ni. Walaupun tapi saya advise, saya dah block dah aku, tak tahu kalau dia ada lagi. Masuk. Saya advise kata, jadilah anak yang menggambarkan saudara pernah dibesarkan oleh ibu bapa. You janganlah kurang ajar sampai macam orang kata tak pernah beribu bapa. Betul tak? Itu saya kata. Ada satu peribahasa Parsi dia kata, bahal yang tak kenal rumput dan tak kenal lalang, menggigit batu, pecah gigi disalahkan tanah. Itu saya kata bahal ni dia bodoh. Dia tak tahu mana lalang, mana rumput. Maka dimakannya batu. Digigit batu, giginya pecah. Disalahkan tanah, diraung sampai susah satu kampung. Ini saya nak ambil satu peribahasa Parsi supaya jadi pengajaran pada kita. Kalau kita rasa kita ni memang bangang barang, tanya orang. Kan kita bila main streaming ni, kita boleh tanya aja. Tak reti tanya. Saya pun kadang-kadang tuan-tuan nampak depan tuan-tuan, aku tak biasa barang ni, saya kena minta advice. Dan saya tak akan jalan live seorang-seorang. Kalau saya tak ada orang, saya tak akan naik barang yang saya tak tahu barang. Katalah hari ni saya nak naik barang. Barang ni semua Lee. Dan Cik Mok tak ada. Saya tak akan naik barang Lee yang saya tak tahu. Sebab saya kena refer pada Cik Mok, dia Terra Lee. Saya naik barang Jepun. Saya main barang Jepun tak apalah, saya celek, saya confident barang Jepun. Saya naik barang Levi's. Saya kena tanya Amy, saya kena tanya dengan kecil adik. Sebab barang Levi's yang saya tak berapa tahu dia punya tu, dia orang tahu. Butang, number, rebate, mana nak check. Jadi bila saudara beli, saudara tak reti ni alam mana saudara berada. Macam saya kata tadi, seekor bakal yang bodoh pergi ke padang, tak kenal rumput, tak kenal lalang, digigitnya batu, disalahnya tanah, dia raungnya kerana gigi dia pecah. Dia pun meraung, susah satu kampung. Jadi ramailah admin saya marah ke WhatsApp tu pergi pada admin. Jadi saya pun jawab lah elok-elok. Dengan kata tak apa akan pulangkan duit. Bukan normal ni. Kita tak akan pulangkan pun because lock consider sold. Gentleman lock consider sold. Akad telah berlaku. Tapi kalau nak minta balik, jadilah orang satu supaya kita tahu kita sedang bercakap dengan orang yang pernah ada mak bapak. Jadi jangan malukan mak bapak kita. Yang kedua, kita nak bercakap orang yang ada sikit sopan, ada agama. Jadi jangan cakap macam orang tak ada agama. Jadi kata-kata tu sangat kesat tu. Jadi tak apa, saya refund duit dia. Saya share je dengan saudara, saya tak nak malukan dia tu. Kawan-kawan admin semua marah tu. Yang budak-budak yang jaga semua yang menerima WhatsApp tu. Bukan saya yang terima WhatsApp tuan-tuan. Saya tak jaga WhatsApp. Saya cuma jaga item, saya jaga barang. Itu tugas saya. Saya preview, saya check, saya isi konten. Bahagian-bahagian ni dia ada admin dia. Ni tim-tim budak-budak yang jaga ni. Jadi dia orang pun datang tak tahu nak jawab apa, tunjuk pada saya. Bagi saya kesat lah bahasa tu. Untuk dituturkan oleh, yang hanya layak dituturkan oleh seorang ekor bakal dia. Selagi nama manusia tak gitu tutur dia. Kerana dia yang lock barang dia saya sebut. Masa saya nak jual, saya dah beritahu dah. Ini collector's item. Siapa nak pegang Levi's, yang masih lagi ada tag yang lengkap. Mengingatkan walaupun dia bukan USA, tapi adalah edition yang mewarisi sejarah USA. Saya dah discuss jelas dah. Harga dia 480 dibeli bukanlah kerana Ozian dia. Jadi kalau nak main Ozian, tunggu waktu orang turun barang Ozian. Lock barang Jepun. Lock barang yang 15, 16. Kalau nak main warna-warnaan, dye-dyean, cari yang biru-biruan. Yang apa ni dye-dyean. Okey, jadi kalau saya kata kalau dah rasa macam bakal tak kena rumput dan lalang, jangan gigit, nanti gigit batu, pecah geraham meraung sekampung, mau kampung susahkan orang. Okey? Habis kat situ dia cerita pasal bakal tak kena rumput dan lalang, digigit batu, pecah gigi, disalahkan tanah, meraung, susahkan sekampung. Berapa kita ada number sekarang? 911. Kita nak cakap siapa sebenarnya malam ni? Okey, begini. Video-video bila sebut saja mengenai pelajar yang kena belajar. Sebenarnya kawan-kawan saya di media pun tanya saya apa patut buat. Mereka nak menyumbang pasal pendidikan yang kena jalan daripada rumah. Berarti datang ramai, semua orang datang dengan idea on the spot, iaitu nak keluarkan TV pendidikan, nak apalah, nak ubah. Saya kata dia menelan kos yang sangat tinggi. Dan mustahil kalau kita buat TV pendidikan, kita akan menyebabkan 5.4 juta pelajar. Kita ada 2.9 juta pelajar sekolah rendah dan 2.5 pelajar sekolah menengah. 5.4 juta pelajar yang nak kena belajar dalam sistem online. Berapa lama dia kena berada dalam online? Kerana kita ada 8 ke 10 mata pelajaran yang berjalan sehari. Kemudian kita memerlukan satu standard syllabus. Cikgu seorang mengajar, lepas tu berjuta-juta budak yang akan mendengar. Kalau sekolah rendah sekarang pendaftaran baru je 507,000.
Berarti ini akan menimbulkan kesukaran pada kanak-kanak belajar kerana sistem pendidikan kita telah menunjuk kebersanannya adalah satu guru jaga 30 orang. Zaman saya dulu satu guru jaga 46 orang. Itu standard kelas zaman dulu. Sekarang 25 ke 30 orang. Jadi adalah sukar untuk kita melaksanakan benda ni. Kerana mustahil. Apa pula akan terjadi pada 405,000 orang guru kalau satu sistem pendidikan menggunakan guru yang tunggal yang mengajar mata pelajaran mengikut silibus yang diatur secara tunggal. Q&A pun tak boleh buat melalui TV. Question and answer pun tak boleh buat. Daya kefahaman murid pun tak boleh buat. Dan saya jelaskan pada saudara, dengan keadaan frame sama ada dia pakai laptop lah. Terima kasih juga ke Abid Dew dia hantar iPad. Kalau gunakan laptop, dengan skrin laptop, keupayaan mata manusia, dia begini saya kerja TV lama. Shot kalau tak berubah, keupayaan mata manusia yang paling lama adalah 15 second. Kalau tak ubah shot. Maksudnya kalau pakai satu kamera tunggal macam saya. Satu kamera tunggal. Kedua, nada suara kalau tak berubah. Flat je cikgu tu cakap. Stamina manusia, logik stamina manusia yang diukur pada IQ 92. Dia hanya boleh tahan 4 minit je. Tu 92 tinggi dah saudara. Jadi ini akan menyukarkan budak-budak belajar secara online untuk 8 mata pelajaran. Dan kemudian dalam pad yang kecil, apatah lagi TV. Jadi saya nak cerita malam ni lah. Pertama kita belanja dulu gambar. Mahfuz dah belanja gambar dah. Keadaan di Filipina. Di Filipina bagaimana mereka juga menghadapi COVID dan mereka melaksanakan benda sejak tahun 2020. Sebahagian daripada tu tengok saudara tengok yang mereka belajar dalam video, dalam apa. Ini semua orang miskin di Filipina saudara. Yang saya ambil daripada 40 juta golongan yang dianggap miskin di Filipina. Ni visual dia. 40 juta. Filipina ni ada lebih kurang dalam 70 juta penduduk. 40 juta ni adalah golongan miskin dan mereka belajar. Dan itu juga yang akan dihadapi. Besok akan jadi trend lah. Of course lah kawan-kawan kita dari Gua Musang akan hantar gambar. Macam mana anak penoreh getah yang baju bapak dia ada selai tu gantung kat tangga. Tak ingat dah rumah-rumah penoreh di Gua Musang. Dia orang susah. Macam mana mereka nak belajar? Saya datang daripada kawasan orang miskin juga di Kedah. Di KL pun saya pernah tinggal di kawasan. Betul-betul budak kat PPR nak belajar. Dengan internet yang rendah. Tuan-tuan, KL Traders pun internet ayamnya ni KL Traders ni. Belakang tu tak dapat line call. KL Traders nama dia. Setapak, Gah Kuala Lumpur. WhatsApp kalau saudara seronok tu. Zainal duduk Kuala Lumpur. Tahu tak, saya kena cakap tuan-tuan, saya kena berdiri kat sini ni kalau pakai phone. Saya gerak je pergi kat cameraman tu, line putus. Kuala Lumpur tuan-tuan. Malaysia, Kuala Lumpur 2021. Negara yang nak mencari pelabur 300 bilion. Internet saya dekat sini. Duduk pula kawasan nama dia KL Traders. Kalau orang dengar KL Traders ni, Traders, peniaga-peniaga besar duduk sini. KL Traders, pakai Celcom. Jangan marah Celcom, 013. Saya langkah sampai kat sini je. Putus, saya meeting dengan orang. Wallet saya ingat lagi Bank Islam call saya. Pasal kad kredit saya ni. Dia nak sahkan saya beli barang atau tidak. Saya kena tinggal handphone kan, tuan-tuan tunggu. Dia heran. Kenapa saya lari nak pergi ambil wallet saya, nak baca kad kredit. Duduk KL Traders. Kalau saya cerita kat dia, puan tunggu sekejap, saya nak berlari ke bilik untuk mengambil kad kredit. Untuk baca nombor kad supaya tuan release balik. Puan, dia mikir anggap saya mereng ke apa. Lepas tu dia jadi curiga, tuan-tuan, because saya lari. Patah balik, dah habis. Nama mak dia tanya, payment lah dia tanya, nama dia dah jadi curiga sebab saya kata tunggu sekejap. Tunggu saya lari pergi belakang. Kalau saya bawa phone, bagi putus. Dah lah nak call dia tu susah kan. Bahasa Melayu, tekan 1. Bahasa Inggeris, tekan 2. Perkhidmatan perbankan peribadi, tekan 1. Anda VVIP, tekan 2. Nak sampai nombor kita tu, tuan-tuan, dah lama je saya pun tinggal. Jadi ini akan dihadapi oleh anak-anak kita yang berada di kampung sama macam di Filipina. Jadi saya nak jelaskan pada saudara bahawa saya tak bersetuju dengan beberapa saranan tentang TV pendidikan. Saya lebih setuju bahawa Kementerian Pendidikan memang bajet dia ada besar. Saya dah cek tadi bajet yang diluluskan dalam kali ini adalah 32 bilion. Dan saya percaya bahawa gunakan waktu ini adalah waktu untuk merubah digital. Berarti usahalah dengan apa cara pun kita digitalizekan negara ni. Memang ada banyak kesukaran daripada kita spend pula 50-60 juta nak buka TV pendidikan dan kemudian menjadikan 405 orang guru tu, 405,000 guru akan ada masalah. Sebab bila kita jalankan TV pendidikan, seorang guru akan menggunakan strata skill yang diguna pakai oleh semua orang. Belajar ni berbeza tuan-tuan. Tuan-tuan mengajar sekolah pedalaman di Rumah Panjang Sarawak, saudara mengajar sekolah asrama penuh sekolah anak orang kaya di kawasan Damansara. Saudara mengajar di sebuah sekolah rendah penara dekat flat tempat saya tu. Saudara mengajar pula di Gua Musang, memerlukan pendekatan yang berbeza. Ini menjadikan sistem pendidikan tak relevan untuk jalan secara TV. Kerana cikgu tu pula kena jadi murid. Dia kena dengar cikgu tu ajar macam mana supaya dia boleh explain pada murid dia berdasarkan standard format yang digunakan oleh TV.
Ini menjadikan 405,000 orang guru yang ada ni, yang belajar skill dia ni, skill dia tak akan terpakai sebab dia kena reskill pula skill dia, iaitu mengajar semula apa yang telah pun dipancarkan di televisyen. Saya lebih bersetuju di mana digital digunakan, kerana hari ini masa depan anak kita ni. Anak-anak kita yang sekarang kalau dia main dia di digital belajar, dia tahu tentang format pembelajaran online, berarti dia akan menghadapi masa depan yang dia tahu bagaimana online. Jadi taklah dia menghadap handphone tu main game. Kalau kelas tu dibuka 4 jam, berarti 4 jam anak kita mula circle dia punya neutron dalam kepala dia. Setiap kali dia melihat PC atau dia lihat laptop, dia lihat iPad, neutron akan bergerak dalam kepala dia adalah knowledgeable driven. Sense dia melihat benda kepada visual yang bergerak adalah sense pengetahuan. Jadi ramai orang kata dekat saya, kawan-kawan saya kata, no, lancarkan besar-besaran dan desak Kementerian Pendidikan untuk pastikan iPad ni dapat. Terima kasih juga kepada saudara Abid Liu yang memulakan kempen hari ini dengan mengedarkan 100 iPad. Dan saya boleh bagi tahu kepada saudara bahawa walaupun internet banyak di kawasan lain yang sangat rendah, inilah masa kerajaan kena mengambil langkah bahawa berhentikan dulu projek-projek yang mengayakan kroni ataupun kita fikir tak relevan sekarang. Dulu kan projek teknologi digital untuk anak-anak belajar. Berarti tuan-tuan, kalau anak saya tinggal sini, tuan-tuan, dia pun tak boleh belajar tau, pasal dia kena duduk kat sini je belajar, dia tak boleh gerak mana. 013 Celcom listed company. Celcom kau listed tau. Tapi saya boleh jalan sampai sini je. Sampai sini line putus tau. Line putus. Pelik betul. Saya duduk KL Traders ni, glamour ni, tempat ni. Dalam circle bandaraya Kuala Lumpur, ibu kota Malaysia. Kan aku menyanyi lagu Saloma jadi susah. Okay. Ini yang saya nak bagi tahu kepada berubah, ambil masa untuk tukarkan digital, pastikan anak-anak kita pergi pada digital, daripada kita buka pula stesen TV, lepas tu berkelahi pula siapa nak dapat projek. Lepas tu berpindahlah pula token-token drama ni nak keluar pula rancangan pendidikan. Dah drama tak boleh buat, dah duitnya dekat situ. Penuh lah pula. Pakatlah pula artis nak bagi tahu dia dulu ada CJ pendidikan sebab dia nak jadi guru. Semua dah jadi selebriti, insta famous, yang dipanggil sekarang dipanggil sebagai teacher famous ataupun teach famous. Okey, jadi ini akan menyukarkan. Jadi saya fikir kata, bagi orang yang susah memang agak sukar, sebab saya dah cerita pada saudara semalam bagaimana Syarif Kadir muat naik dua kisah yang sedih tu. Pertama adalah kisah bagaimana seorang kawan dia yang buka kedai repair laptop yang rosak ni. Datang suami isteri bagi tahu kata dia ada jual laptop murah ke tak, bawah 500, kakak tak ada bajet. Jadi kawan ni tersentuh, dia pun ada satu laptop yang dia repair sikit, dia bagi free je. Sebab ini kali pertama kan. Sebab dulu jual laptop semua orang ada duit. Orang yang nak main game, orang yang nak mengorat, orang nak cybersex, semua itu yang beli laptop. Okey? Tapi bila sampai sekarang, dia mengalami pengalaman pertama apabila ibu bapa miskin datang nak beli laptop. Dia pun tak ada 10-15 biji. Dan juga Syahrir bagi tahu bagaimana dia berjumpa dengan seorang kanak-kanak yang termenung sendirian dekat taman permainan. Viral tu, Syahrir tu. Dan dia tanya dengan kanak-kanak tu, buat apa duduk sini seorang-seorang? Sebagai seorang yang wartawan jenayah ni, dia macam polis lah, saudara. Dia punya sen tu lain macam. Dan dia tanya, dan budak tu bagi tahu kata, tunggu kawan-kawan habis kelas online. Dia tak belajar online kerana rumah dia tak ada laptop. Lepas tu Syahrir kata pakai mask pun, tali mask pun kena ikat-ikat sambung. Berarti mask yang murah pun dia tak mampu beli, tuan-tuan. Dan dia kena tunggu kawan-kawan dia untuk dapat briefing apa cikgu ajar dekat online hari ini. Jadi ini dramatik, bukan dramatik, ini tragedi bagi negara kita. Dan saya tak fikir kata kita terpaksa patah balik untuk buat TV pendidikan di mana kemudiannya pelahap-pelahap bisnes ni akan pergi pula melobi, lepas tu 3-4 bulan tak boleh buat pula, tuan-tuan. Dapat dekat AB dia kata dia korup, dapat dekat BC kata dia korup. Dapat dekat orang ni dia kata sepupu A, dapat dia ni dia kata dua pupu B, sampai ke sudah projek tu tak boleh nak tender sebab di politik dengan siapa. Kalau nak buka TV pendidikan, tuan-tuan, ini barang TV 50 juta, konten nak isi 150 juta. 200 juta ni, tuan-tuan, malaikat terus jadi syaitan sebab nak kejar ni. Malaikat tu, orang yang kita kata semalam kan, sedap baca Quran. Rupa-rupa ni, mana boleh aku tak dapat, saya sokong YB dah lama dah, kempen YB saya bermati-matian. Yang semalam kita kata sedap baca Quran jadi imam, dia pun terjun sekali sebab 200 juta. Jadi penting balikkan properti pada rakyat. Janganlah bagi properti pada perniagaan, kerana televisyen tak efisien untuk budak-budak belajar. Nanti 405,000 guru yang ada tu apa pula nak buat? Guru pun kena menonton juga sebab dia nak recover balik education, kerana sekarang sistem education dah dipancarkan tanpa mengukur standard orang nak belajar.
Jadi itu beza dia yang saya nak ajar pada saudara. Jangan sokong sebarang usaha untuk menubuhkan stesen televisyen kerana dia akan mewujudkan perniagaan je. Dan dia tak efisien untuk anak kita. Dan oleh kerana kita nak digitalkan negara kita, desak kerajaan digitalkan sekarang. Desak dalam apa jua. 32 bilion dia ada projek. Saya tak tahu berapa projek yang dapat oleh Kementerian Penerangan. Berapa projek yang dapat oleh Kementerian Komunikasi tu. Dia orang boleh buat saja. Khairi Jamaluddin pun ada, dia pun cerdik tu. Khairi yang patut cakap hal ni sebab kau cerdik ni. Kau tahu semua benda, kau naik basikal 45,000 takkan tak cerdik. Bagilah idea. Basikal 45,000 mestilah IQ kau 45 bilion. Advice sikit pada Menteri Pendidikan Razli Jidin yang tak apa cerdik tu. Walaupun kau parti beza-beza pun kau WhatsApp lah KJ, beritahu Din. Razli Jidin, Din nama bapak dia. Z, tak sesuai ni nak buka stesen TV ni. Kita digitalize je. Combine budget, kita keluar dan kita keluarkan iPad. Kita standardkan sekurang-kurangnya paksa Celcom untuk upgraded 3G kepada semua tempat pedalaman. Kerana untuk pengetahuan saudara, KL Traders pun saya boleh cakap jarak dengan dinding kelakar tuan-tuan. Saya ada pengalaman dengan bank tu sebab saya tinggal. Mula tu bank tu percaya saya, lepas saya kata jangan kakak tunggu, puan tunggu kat sini, saya lari nak pergi ambil kad bank, saya nak tengok nombor sebab kad bank dekat kat wallet dalam bilik. Saya lari pergi, saya patah balik, terus dia siasat detail, mak nama apa, last transaction, dia pun jadi curiga. Alasan tu tak masuk akal. Itu perkongsian saya. Saya tak tahu apa komen saya akan baca nanti. Tapi kepada Jidin ni, Rajidin bapak dia, Razi ni, Menteri Pendidikan Razi Jidin ni, Senator Razi Jidin, juga pada Menteri Komunikasi Saifuddin tu, Abdullah, menjadikan televisyen bukanlah efisien, tapi akhirnya inilah masa korbankan duit, lancarkan aset kepada rakyat supaya rakyat boleh belajar dalam sistem pendidikan yang ada. 405,000 orang guru-guru yang ada dapat upgrade dari mereka mengajar secara digital. Anak-anak kita memiliki aset digital dan belajar digital, dan sekurang-kurangnya ada satu disiplin supaya neutron ataupun proses pembesaran anak-anak kita apabila menghadap gadget, dia menghadap gadget kerana dalam itu adalah pengetahuan. Faham tak? Kalau supaya bila anak kita besar, sistem neutron dia record tiap kali dia pegang iPad dan pegang laptop, dia tahu itu adalah knowledge and knowledgeable. Itu yang saya share dengan saudara malam ni, lebih kurang dalam lebih tu. Ada orang tanya apa tak? Korang-korang besok tag lah, korang kan rajin-rajin masuklah Facebook KJ. Naik basikal 45,000. Takkanlah IQ RM45. Pergilah pula kat Radhi Jidin tu. Kan? Demo duduk ketereh. Takkanlah demo tak tahu orang susah ketereh ke mana. Dia tag-tag je. Tak payahlah bahasa baik-baik sangat. Janganlah maki pula macam Mamat Bakral tadi. Mamat Bakral tu dia langsung tak boleh sebab dia rumput dan lalang pun dia tak kena. Digigitnya batu, dia salahnya tanah. Dia pacahnya geraham, dia teriak, riuh sekampung. Tapi advice supaya saya fikir kata, ini pandangan saya kata, ini masa dalam keadaan apa jua pun, kemungkinan 60% orang mempunyai akses internet dan akses ni, tetapi saya jamin 30% pada rakyat Malaysia utama yang berada di Sabah dan di Sarawak, di pedalaman Kelantan, pedalaman Kedah, pedalaman Johor, di Negeri Sembilan yang berada di kawasan belakang daripada Banjaran Titiwangsa tu, yang memang susah nak dapat line tali, TV pun dia orang tak dapat tu. Kalau pakai tulang ikan tu tak dapat TV semua tu, tiang tulang ikan tu, saya tak tahu area tulang ikan tu, dia orang tak dapat TV. Sebahagian berada di Perak, di pedalaman Perak. Tuan-tuan semua boleh share je kawasan tuan-tuan punya liputan kawalan. Okey? Tak ada soalan apa Okey. Kita ada berapa orang sekarang? 1.1 itu yang saya bercerita dengan saudara untuk mendesak menjadikan kita kuasa. Anak saya pun bukanlah cerdik sangat tuan-tuan, lebih kurang saya juga selenganya. Tapi dapat 3.72. Walaupun first semester dia tu hanyalah sepenuhnya 90% belajar secara online, dan dia memulakan hari pertama semester kedua dia juga secara online. Dan saya pernah tengok bagaimana ketika dia terpaksa teman saya ke klinik, dia ambil belajar online tu dengan menggunakan log audio je, dan dia dengar melalui earphone, dan kemudian dia catat melalui tangan. Maksudnya dia boleh belajar dalam kereta pada waktu emergency. Dia bagi tahu awal-awal pasal mereka mengamalkan 36 pelajar dalam satu kelas bagi kampus ya. Jadi senang. Jadi dia boleh bagi tahu kata hari ni dia menemani ayah dia ke klinik, jadi dia akan dengar melalui phone. So cikgu dia tak akan check dia punya cross zoom dalam kelas tu. Dan saya fikir kata untuk pertama kali anak saya daripada si gila Mobile Legend tu, dia lepaskan phone lah sebab dah 4 jam duduk depan laptop, kena kelas dia 4 jam.
10 pagi hingga pukul 8 pagi hingga pukul 10. Lepas tu dia start pukul 11 hingga pukul 1. Tak ada kelas petang, semua cikgu jalankan kuliah kelas pagi. Dan saya percaya bahawa ini akan menjadikan anak saya akan lebih melihat gadget sebagai knowledgeable daripada dia tengok gadget main Mobile Legend, tuan-tuan. Nak marah pun tak boleh sebab kadang-kadang bukanlah sayang anak, tapi rasanya daripada terjun sungai masa saya mandi-mandi dulu, mak bapak saya berfikir tentang mati tidak anak aku kan, bawa getah air ataupun bawa batang pisang kejar anak rotan. Saya fikir gadget adalah, tapi gadget untuk ilmu itu adalah lebih berfungsi. Itu je saya share dengan saudara. Malam ni saya akan mula. Tadi abang ada konspirasi COVID. Ya Allah, ya Tuhanku. Semalam kita live, ada seorang tu beritahu COVID ni adalah konspirasi, Bill Gates nak jadi kaya. Saya pun tak tahulah mamat mana up satu tu. Saya baca mengadang je tuan-tuan, orang dah mati berjuta lah. Orang dah hidup susah lah. Dia dah boleh tahu dalam statement panjang ni, COVID ni drama je, ini adalah konspirasi Bill Gates nak buat duit. Ni saya cerita panjang kalau kita nak keluarkan kenyataan. Okey. Bill Gates tak ada memegang apa-apa saham. Ni boleh sah kan? Awak buka saja annual report company yang mendapat, buka annual report Pfizer sebab dia dia listed company. Jadi annual report dia ada. Jadi sebelum kau naik status meraban-meraban, kau pergi cek dulu dekat situ dan lihat pemegang saham. Okey, yang kedua, kalau pemegang saham company, kau Google lagi, cari semua pemegang saham. Bill Gates tidak memegang apa-apa saham dalam 3 syarikat terbesar yang mendapat projek yang memiliki vaksin. Dia tak ada kepentingan dalam Pfizer BioNTech. Pfizer BioNTech adalah company 3 pengkalan, berpengkalan di Amerika, berpengkalan di UK dan berpengkalan di Jerman. Dia satu syarikat 3 pengkalan, iaitu 3 syarikat besar bergabung dan membentuk satu company besar. Moderna AS adalah berpengkalan di AS, dan AstraZeneca dan juga Oxford University ada satu syarikat berpengkalan di Amerika, dan dia tak ada. Aku nak bagi tahu kau yang Bill Gates keluarkan 150 juta USD bersamaan dengan 660 juta ringgit Malaysia adalah derma daripada Yayasan Bill Gates kepada India Farm. India Farm ni adalah syarikat farmasi di India yang merayu kepada dia bahawa India tak mungkin mampu membeli vaksin daripada luar untuk rakyat dia yang ramai 1.2 bilion. Maka beberapa saintis India ingin melaksanakan India punya makmal sendiri. Dan dia derma. Kerana makmal ni memerlukan 1.8 bilion ringgit Malaysia, dia derma sepertiga. Iaitu dia derma duit kita 600 juta. Dan makmal tu telah berjaya menemukan vaksin, dan makmal tu tak buat ekspor. Makmal tu hanya akan membuat pengkhususan suntikan bagi rakyat India saja yang sekarang berada dalam ujian klinikal yang ketiga. So jangka makmal ni boleh mengeluarkan ubat dia secara mass untuk suntikan umum pada April nanti. Jadi kalau kita nak bagi tahu kata ini drama, tuan-tuan, drama ekonomi, saya kata sekali lagi lah, kalau tak faham lalang dan rumput, nanti orang kata jadi bakal. Lepas tu dah jadi bakal, digigitnya juga. Dah tak tahu benda ni. Lalang kau tak tahu, rumput pun kau tak tahu, kau nak gigit, kau gigit batu. Bila gigit batu, pecah gigi geram. Bila gigi geram kau pecah, kau meraung, menyusahkan orang. Jadi jangan ulang kata-kata Parsi ni. Iaitu hanya bakal yang tak kena rumput dan lalang saja. Dia bila pergi, dia gigit batu, rahamnya pecah, dimarahnya tanah. Tanah tu salah. Soalan batu bukan tumbuh pada tanah. Okey? Itu advice saya. Dengan mengatakan bahawa dia bukan konspirasi. Semua negara melalui, saya cerita pada saudara, kalau saudara lihat perubahan. Kalau aku salahkan Musk lah, MUSK tu, tuan punya Tesla, sebab dia orang yang listed jadi orang yang paling kaya, iaitu perniagaan online. Orang yang kedua, orang yang pertama menjadi kaya selepas COVID dilanda adalah Jeff Bezos. Kerana Amazon menjadi pilihan ramai. Kita kena PKP, terkurung semua. Semua orang invest dan semua orang membeli dalam pasaran online. So mereka yang menjadi kaya. Kemudian Tesla menjadi lebih besar. Naiklah Musk ni, Tony Musk apa nama dia. Dia menjadi orang yang paling kaya di dunia pula. Potong pula Bezos. Kerana Tesla berkembang dengan lebih besar kerana ramai negara menggunakan sistem pembelian e-dagang dengan menggunakan platform Tesla. Elon Musk. Jadi kalau kita nak cakap konspirasi ni, orang seperti Bill Gates apa semua dah telah merudum jatuh kekayaan mereka. Kerana perniagaan yang meningkat akibat wabak ni telah dimiliki dan dikuasai oleh orang-orang yang berada dalam perniagaan digital. Jadi marah tu orang dah hari ni 18 mati, tuan-tuan. Tak ada orang nak pergi drama mati keras kejang gitu. Tak ada siapa nak drama. Satu dunia dah mati 2 juta orang lebih. Jadi saya just nak jawab je lah, sebab saya pun terkejut. Ada lagi bakal yang macam tu pula, yang boleh bagi tahu pula tengah-tengah kita bercakap COVID yang serius, tengah orang mati, kita nasihatkan jaga penjarakan.
Kalau kita kasih akan ibu kita yang tua, kalau kita kasih bapa saudara kita yang ada penyakit 3 serangkai, cintailah dia dengan WhatsApp. Pakailah video WhatsApp. Ayah man ke, ayah de ke, ayah wa ke, tak boleh balik ni, sayang, rindu. Benda tu boleh. Jangan pandu kereta pergi rumah dia, sebab banyak kes yang kita alami sekarang adalah kerana kes orang-orang daripada Lembah Kelang telah merentas sempadan. Kau WhatsApp kawan kau menyembang pasal nombor ekor kau lari satu nombor je. Kau bantai 7472 naik 7274 boleh pula sampai 3 jam. Bertepuk-tepuk dari sampai biru dari. Ingat semayang 60 rakaat. Hentak kuat sebab menyesal. Rupanya tepuk dahi sebab nombor lari. Takkanlah pak saudara yang kita sayang, mak kita sayang, tak boleh. Menitik mata, babe. WhatsApp dengan mak lagi menitik mata. Ibu saya tinggal bersama saya. Dalam tempoh sebulan 2 kali je saya lawat ibu saya. Saya balik. Saya make sure saya mandi bersih betul-betul baru saya masuk. Masuk pun saya duduk ujung kaki je. Mak saya akan lapik dengan kain batik dan saya akan pakai penutup muka cakap. Sebab mak saya berusia 80 tahun dan dia mengidap kanser limfoma. Itu saya bagi tahu pada saudara, kata benda ni bukan drama. Kan? Dia tak ada mainan dia. Saya kata dia adalah wabak dan ini bukanlah kali pertama berlaku. Sejarah saya dah bagi tahu pada tahun abad yang ke-14, pada tahun 1300-an tu, dunia telah mengalami wabak cacar dalam era moden 1918 hingga 1918 hingga 1920, selama 2 tahun. Wabak Spanish flu telah membunuh 25 juta orang mengikut jurnal. Saya baca jurnal ya. Jurnal yang paling rendah mengatakan 25 juta, jurnal yang paling tinggi mengatakan 75 juta manusia mati pada tahun 1918 hingga 1920 ketika Spanish flu. Jadi dia bukanlah aneh. Kau buka balik mat, kau baca sejarah Ebola, bagaimana Ebola merebak. Ebola merebak diakibatkan pemakanan manusia terhadap daging monyet di Afrika. Tengok HIV juga bergerak. HIV ini bukan kerana orang sontot. HIV bermula daripada kuman yang berpunca daripada perebakan monyet, kemudian dia masuk dalam tubuh manusia, cuma dia boleh menjadi lebih mudah melalui jarum suntikan dan sek rambang. Itu cerita dia. Jadi saya nak bagi tahu juga, baca MERS-CoV, SARS. Baca je. Japanese hepatitis tu, babi tu tak ada masalah nak pergi saja-saja suka jadikan diri dia korban. Japanese hepatitis tu kalau saudara masih ada tahun 2001, saya masih ingat lagi. JE tu, Japanese hepatitis tu, wabak dia naik di sebelah Kuala Langat sana. Kuala Langat belah pantai Kuala Langat Kalau Langat sini sebelah Kuala Langat tu. Panik saya menjadi wartawan tu. Pertama kali saya tengok PFE dipakai pada zaman tu. Terkejut kita tengok macam angkasawan kan. Rupanya dia pun bukan drama. Jadi penyakit-penyakit berwabak adalah senario umum dalam sejarah hidup manusia. Dan saya boleh bagi tahu pada pandangan saintis yang terakhir ni, dia membagi tahu bahawa penyakit ini akan berulang dan berulang dan berulang selagi manusia tidak boleh menghilangkan nafsu dia terhadap makanan eksotik. Itu nasihat dia. Kalau manusia masih lagi mempunyai nafsu yang sangat besar terhadap makanan eksotik, wabak yang dibawakan oleh kuman daripada reptilia berdarah sejuk akan menjadi virus yang membunuh kita, mamalia yang berdarah panas. Itu je fatwa dia. Dia keluarkan satu senarai, kata sebenarnya COVID ni jadi pengajaran bukanlah setakat pemutusan rangkaian bersemua, tetapi dia kata norma baharu adalah manusia harus menghapuskan sikap ekstrim dia untuk menikmati makanan eksotik, terutama di atas binatang yang berdarah sejuk, di mana virus yang ada dalam tubuh binatang tersebut tidak berbahaya pada binatang tersebut, tetapi apabila masuk ke dalam mamalia berdarah panas seperti kita, dia akan membunuh. Itu aja. Banyak sebab Liverpool kalah. Ya, saya akui Liverpool kalah. Satu pengajaran dan tahun yang agak sebenarnya tuan-tuan, orang jadi Liverpool ni kalah dah biasa, sebab 29 tahun hidup kalah. Tahun lepas je baru merasa menang. Jadi saya ni membesar daripada kecil dengan Liverpool tuan-tuan, dah tak ada air mata dah nak menangis Liverpool kalah ni, sebab saya dah hidup daripada saya zaman last merasa Liverpool menang. Saya cerita sejarah ni, Joe Fagan saudara tak kenal, Bob Paisley saudara tak kenal, itu zaman coach last Liverpool menang. EPL diperkenalkan 1990 ni tuan-tuan. Tiap-tiap tahun kami duduk di pelabuhan Liverpool tu, tengok kapal lalu hantar kat orang je, hantar kat Chelsea, hantar kat Arsenal. Jadi dah biasa dah. Saya ni dah kan post-post saya tu. Saya tak hantar ni, esok saya share post-post di pelabuhan Liverpool daripada tahun 1990 hingga tahun 2019. Menanti piala yang tak masuk-masuk ke pelabuhan Liverpool. Jadi semalam memang main teruk tuan-tuan, selagi tak menyelesaikan masalah midfielder, selagi Jurgen Klopp bereksperimen untuk mencari siapakah 3 rangkaian midfielder dia yang sesuai untuk bermain dengan teknik sekarang. Selagi dia tak boleh bermain dengan menggunakan overlap fullback dia secara betul, dengan menggunakan cross ball yang orang dah faham teknik dia, selagi dia tak boleh menebuk serangan daripada garisan tengah, kerana dia adalah seorang coach yang bermain play safe. Dia menggunakan attacking daripada winger.
Jadi apabila Trent Arnold tu main macam mangkuk ayun, bila Johnson dah speeding dia tak laju macam tahun lepas sebab orang dah tahu dah speeding dia laju. Jadi maka orang marking dia pada jarak 5 meter. Jadi orang tak bagi dia buka step more than 10 meters. Bila dia buka step dia lebih daripada 10 meter, step dia akan sangat laju. Jadi setiap kali Johnson naik, pemain akan berada dengan dia pada jarak 5 meter supaya dia tak boleh speeding. Dia bawa bola je terus masuk. Kalau dia dapat dia punya speeding, berarti kita akan dapat cross ball daripada sebelah kiri. Dan begitu juga Arnold. Bila dah tak ada bila barisan pertahanan kita tak ada dua player besar yang injured tu, Arnold tak boleh menjadi overlap yang berkesan dan diburukkan lagi oleh kerana midfielder yang Klopp asyik tukar dan asyik tukar. Jadi tahun ni saya boleh bagi tahu bukanlah tahun Liverpool. Saya masih menganggap bahawa pasukan pilihan tahun ni adalah Manchester United. Pasukan Manchester United adalah pasukan pilihan dan pasukan yang boleh membuat sekali lagi kejutan adalah Everton. Dan saya tidak memilih Tottenham dan saya tak pilih Chelsea dan saya tak pilih City. Kerana saya tengok game bermain dengan Liverpool, saya rasa dari segi ketenangan dan mengawal tekanan perlawanan itu dimiliki oleh United. United tahu bila bermain di bawah tekanan berbanding City yang saya rasa dia masih lagi bermain dalam pasukan yang sangat menyerang dan saya fikir kata consistently taktikal yang diamalkan oleh Manchester City adalah taktikal yang boleh dipanggil sebagai taktikal jangka panjang. Jadi tahun ini selamat tinggal bye-bye Liverpool. Sekali lagi kami akan berada di pelabuhan dengan posing-posing menanti kapal lalu dan membawa piala. Inilah posing dia. Selama 30 tahun tuan-tuan, beginilah posing kami di pelabuhan Liverpool. Melihat kapal membawa piala pergi ke United, bawa pergi ke Chelsea, bawa pergi ke Arsenal, bawa pergi ke Leicester. Tahun lepas je. Bernasib baik piala tu sampai kerana satu musim di mana bukanlah Liverpool bagus, satu musim di mana City dan juga City dan juga Chelsea tidak menemui sentuhan kerana United teruk tahun lepas. Tapi tahun lepas City dan Chelsea pasukan yang dijangka kuat tapi tidak menemukan sentuhan. Tu saya mengaku tuan-tuan dah selesai, banyak orang saya baca tu review pasal Liverpool kalah tu.